Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 10 April 2015, negara telah digemparkan dengan berita pembunuhan seorang wanita yang berlaku di kawasan tempat letak motosikal Pasaraya Econ Safe, Keluang. Kejadian dilaporkan berlaku pada jam lebih kurang 5.45 petang. Ketika itu, pasaraya tersebut dibuka seperti biasa dan pada waktu kejadian adalah waktu rehat bagi mangsa Nur Syafiqah binti Ahmad Ismail yang berusia 20 tahun ketika kejadian merupakan pembantu jualan di pasaraya terbabit. Yang lebih mengejutkan adalah pelaku yang melakukan aksi kejam ini adalah seseorang yang pernah rapat dengan mangsa, iaitu bekas tunangnya sendiri. Suspek Muhammad Irsyaduddin Khalis Nasruddin juga berusia 20 tahun ketika kejadian bekerja sebagai pekerja kedai tayar. Mangsa dikatakan telah bertunang dengan suspek pada awal tahun 2014 sebelum putus pada November tahun itu juga. Sewaktu suspek memutuskan ikatan pertunangan mereka, mangsa berasa sangat kecewa. Namun mangsa kemudian bertunang pula dengan seorang pemuda lain pada awal tahun 2015 dan dijangka bakal melangsungkan perkahwinan pada September tahun tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Sehari sebelum kejadian, suspek telah datang ke rumah keluarga mangsa di Felda Ulu Dengar kira-kira pukul 11 pagi dan memohon maaf kepada mangsa kerana memutuskan pertunangan mereka. Walaupun agak pelik kerana suspek muncul secara tiba-tiba selepas beberapa bulan menghilangkan diri, namun keluarga mangsa tetap melayannya dengan baik dan menjamunya makan. Suspek berada di rumah tersebut selama kira-kira 2 jam sebelum dihantar pulang ke Bandar Keluang oleh adik dan abang mangsa. Pada waktu itu, keluarga mangsa telah memberitahu kepada suspek yang mangsa telah pun bertunang dengan orang lain dan akan melangsungkan pernikahan pada hujung tahun itu. Pada keesokannya, iaitu hari kejadian pembunuhan ini berlaku, suspek telah pergi ke tempat kerja mangsa kira-kira jam 5.30 petang. Ketika itu, mangsa sedang berehat dengan rakannya sebelum didatangi suspek yang meminta mangsa keluar kerana ingin berbincang dan memberikannya sesuatu. Mangsa yang tidak mengesyaki apa-apa terus berjumpa dengan suspek di tempat letak motosikal seperti yang diminta suspek. Ketika itu, terdapat 2 lelaki yang juga bekerja di pasaraya tersebut yang sedang berokok kira-kira 10 meter dari tempat letak motosikal dan melihat suspek dan mangsa berada di tempat letak motosikal tersebut. Pada waktu itu, kedua-dua mereka dapat mendengar pertengkaran yang kuat dan hangat antara suspek dan mangsa. Mereka pada mulanya tidak mengendahkan perkara tersebut, namun tidak menyangka suspek yang memakai kemeja T berwarna hitam itu menolak mangsa sehingga kepalanya terhantuk pada sebuah motosikal dan menyebabkan mangsa terjatuh. Mangsa sempat bangun dan suspek mengeluarkan sebilah pisau dan menikam mangsa dari belakang. Kejadian berlaku amat pantas dan salah seorang lelaki yang turut berada di situ berlari ke arah mangsa. Mangsa kelihatan tidak bermaya sebelum rebah di kaki lelaki tersebut, manakala seorang lagi rakannya cuba mengejar suspek. Lelaki itu menjerit meminta tolong yang didengari oleh rakan kerja yang lain dan serta-merta mereka menuju ke tempat kejadian. Pada waktu itu, suspek berjaya meloloskan diri dari ditangkap. Mangsa dikejarkan ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum dan tiba kira-kira jam 6 petang. Malangnya, mangsa disahkan telah meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan berikutan mengalami pendarahan yang teruk di bahagian rusuk kiri. Kejadian telah dilaporkan kepada pihak polis yang serta-merta siasatan segera dijalankan. Maklumat tentang identiti suspek telah diperolehi dan polis mula meningkatkan usaha memburu suspek. Siasatan kes itu dilakukan daripada pelbagai sudut termasuk meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV yang berada di dalam dan di luar pasaraya berkenaan. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan motif kejadian adalah dendam serta cemburu. Hasil resikan pihak polis, akhirnya suspek berjaya ditangkap. Suspek ditahan kira-kira 10 malam selepas polis menerima maklumat mengenai kehadirannya di kawasan hutan di sekitar Kota Tinggi. Pada waktu itu, suspek dipercayai sudah membuat tempahan bot untuk ke negara jiran dan sedang menunggu bot. Suspek kemudian ditahan reman untuk membantu siasatan kes. Pada 20 April 2015, suspek telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada 7 Mei 2017, Mahkamah Tinggi Muar
menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Pesuruhjaya Kehakiman membuat keputusan itu selepas berpuas hati pembelaan suspek gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendakwaan. Dalam penghakimannya, mahkamah berpuas hati dengan laporan psikiatri Hospital Permai yang menyatakan mental suspek stabil serta layak dibicarakan dan memberi pengakuan selain mitigasi pihak pembelaan dan hujahan pendakwaan terhadap lelaki itu. Ketika memberi keterangan, suspek mengaku menikah mangsa dan tiada keraguan telah menyebabkan cedera ke atas wanita itu serta telah dibuktikan bahawa suspek sememangnya mempunyai niat untuk membunuh mangsa. Sehubungan itu, berdasarkan keterangan kesemua saksi dan fakta didapati, pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tidak melampaui keraguan munasabah dan suspek didapati bersalah serta disabitkan dengan kesalahan membunuh. Pada 7 Oktober 2021, Mahkamah Persekutuan Putrajaya mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas suspek. Panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh membuat keputusan itu sebulat suara selepas menolak rayuan terakhir suspek terhadap sabitan dan hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan telah menolak rayuannya pada 22 Mac 2019. Semasa membela diri, suspek berkata dia tidak berniat untuk menikah mangsa sehingga mati. Sebaliknya, hanya ingin mencederakan mangsa selepas marah dengan kata-kata yang diucapkan wanita itu kepadanya. Kata-kata tersebut adalah, "Tak nak apa-apa lagi dari kau dan aku dah tak suka kau." Malah pemberian hadiah jam tangan oleh suspek juga ditolak oleh mangsa. Namun hakim mendapati kata-kata yang diucapkan mangsa tidak mampu mencetuskan provokasi melampau sehingga mampu menjadi sebab pembunuhan ini berlaku. Tambahan pula, pisau yang digunakan adalah dibawa oleh suspek menunjukkan dia sememangnya berniat untuk membunuh. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nur Syafiqah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.